Tapi ni orang macam dengan dia nampak bulan mengambang. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku. Hari ni aku nak buat kisah-kisah seram part 2. Yang mana sebelum ni aku pernah buat kisah-kisah seram part 1. Sesiapa yang belum tengok lagi part 1, korang boleh pergi link di atas ni. Okey, sebelum ni aku pernah cerita yang mana aku pernah keluar rumah tengah-tengah malam untuk cari mak bapak aku, sedangkan mak bapak aku ada dekat dalam rumah. Dan juga aku pernah cerita yang aku ni pernah sembunyi dalam robot dan mak aku dan kakak aku cari aku dalam robot dan diorang tak nampak aku. So, episod ni pula aku nak ceritakan kat korang yang mana kawasan masjid ada benda yang menakutkan. Dan kisah kakak aku pula yang mana dia nampak benda yang berbungkus. So aku tak nak buang masa lagi, jom kita layan je. Okay, kisah pertama ni kisah pengalaman aku dan juga abang aku. Yang mana zaman tu mak aku pernah belikan skuter yang tolak pakai kaki tu. Dan juga skuter tu masa tu memang trend. And skuter tu mak aku beli dua, satu untuk aku, satu untuk abang aku. Dan abang aku warna gold dan aku warna biru. Mak aku pun cakap skuter ni cuma boleh main aku dengan abang aku je, so jangan kasih sesiapa pakai skuter ni. Mak aku dah bagi warning lah. Dan pada satu malam, zaman tu juga adalah zaman yang budak-budak di masjid, sebab masjid tu ramai kawan. Dan aku pun niat nak pergi masjid tu gunakan skuter. Nak ikutkan nak pergi masjid tu jalan kaki je boleh, sebab kawasan barik polis dengan masjid dia bersebelah-sebelah je. So aku pun pakailah skuter, sebabkan mak aku dah bagi warning jangan sesiapa main ataupun kasih pinjam. And aku pun letaklah skuter tu kat belakang masjid, sebab belakang masjid tu sangat gelap, sangat sunyi, tak ada siapa nak berani lalu situ. So aku pun kat masjid tu buatlah macam biasa aktiviti budak kat belakang masjid kan. Sampailah habis waktu isyak dan semua orang baliklah dalam pukul 9 tu, masjid dah mestilah kosong kan. Aku pun balik berjalan kaki. Sampailah waktu nak tidur tu, dah nak tengah malam tu, mak aku pun sebelum nak tidur dia spot check dulu skuter tu ada ke tak. So cuma ada satu skuter je. Lagi satu skuter mana? Okay, masa tu aku memang tak ingat langsung skuter tu ada kat belakang masjid. Dan aku menafikan yang aku tak main skuter satu hari tu. Aku tak tahu kenapa masa tu aku lupa. Masa tu aku macam tak ingat sangat skuter tu. Dan malam tu juga mak aku tanyalah dekat abang aku, kat aku, mana skuter lagi satu. And kita orang cakap tak tahu. Mak aku pun marah lah sebab skuter satu hilang apa semua. Mak aku pun halau lah aku dengan abang aku keluar dari rumah. Dan mak aku cakap jangan balik selagi tak jumpa skuter tu. So kita orang pun terus cari skuter tu kat mana. So kita orang carilah kawasan semua kat bala baris polis, belakang rumah jiran pun kita tengok. Sampailah kita ambil keputusan pergi kawasan masjid pula. So kita orang terus menuju nak ke masjid tu. Masa nak menuju ke masjid tu, kita kena lalu pagar lah, pagar yang single. Kita orang buka dan kita orang dah masuk kawasan masjid tu. Dan beberapa langkah je, tiba-tiba dekat speaker masjid tu ada orang macam Orang bayangkan macam orang tengah azan kan ada bergema kan. Tapi ni orang macam dengan dia bergema macam tu. Dan kita orang pun macam terkaku. Kita orang pun macam stop sekejap. And then kita orang pandang sama sendiri. Kita orang macam nak langkah lagi satu ke depan, tiba-tiba bulu roma naik. Kita orang pun terus lari lintang pukang macam tak cukup tanah nak berlari. Sampailah ke rumah. Kita orang tak masuk dalam. Kita orang tercegak depan rumah sebab nak ketuk pintu takut kena marah. Nak teruskan cari skuter tu, satu badan dah naik dah bulu roma kan. Masa tu ada kereta yang tak ada owner, kereta lama. Kita orang pun berehat lah dekat tepi kereta tu. Aku ni jenis yang budak lagi masa tu. So aku macam cakap lah dekat abang aku kan, dengar tak suara tu, dengar tak? And abang aku pun sampai marah, cakap cuba jangan tegur. Dan aku pun diam je lah. Berapa minit lepas tu mak aku pun jerit, panggil nama aku dengan abang aku, suruh balik rumah. So bila mak aku panggil tu, suruh balik, and kita orang buat macam tak ada apa-apa berlaku, macam diam je lah.
kita pun tidurlah macam biasa apa semua. Besoknya abang aku ceritalah dekat kawan-kawan dia yang dengar benda bunyi tu dekat masjid tu. Salah satu kawan abang aku cakap skuter tu memang ada kat belakang masjid. So kita orang pun teruslah pergi dekat masjid tu. Memang betul skuter tu ada kat belakang masjid. Barulah aku ingat skuter tu memang aku letak masa nak pergi masjid. Kalau fikir-fikir balik memang agak kelakar dan juga misteri lah. So yang misterinya apa yang aku dengar malam tu. Kisah kedua ni pula, kisah pasal kakak aku yang mana malam tu memang kecoh gila. Dan kakak aku cerita yang dia nampak ada benda dekat belakang rumah. Mula-mula kita orang ada kucing yang bernama Putih. Dia macam kucing pasi, bulu dia lebat. Dan malam tu Putih memang tak ada dalam rumah. So kita orang pun carilah Putih dekat kawasan rumah saja. Kita tak sampai cari dekat kawasan rumah jiran. Kita cuma panggil dekat depan rumah je. Putih. Kakak aku pula cari Putih dekat belakang rumah. So belakang rumah aku dulu dekat barek polis, dia memang betul-betul berhadapan dengan pokok manggis. Dan pokok manggis tu sangat-sangat tinggi. Masa tu pokok tu berbuah lagi lah. Dan kakak aku pun carilah Putih dekat belakang. Dia panggil-panggil, tiba-tiba dia nampak satu benda putih yang tergantung dekat pokok manggis tu. Kakak aku cuma tenung je. Tenung, diingatkan macam kain putih je. Dia main depan ke depan macam nak fokus. Dia nak tengok benda tu benda apa. Dan kakak aku pun nak pusing. And dia pandang atas, dia nampak bulan mengambang. Bila dia tengok benda tu adalah berbungkus. Dan kakak aku pun terus masuk dalam lah. Terus kunci pintu apa semua dan kecoh dekat bilik. Kakak aku cakap dia nampak bermakhluk pocong. Sekakak aku cerita tu memang bulu roma naik lah. Kita orang pun stop cari Putih. And esok pagi tu dia tunjuk lah kat mana kan tempat dia dah nampak tu. And betul-betul dekat bawah pokok manggis. Pokok manggis tu sebenarnya sampai sekarang ada lagi tau. Tapi pokok manggis tu dia tak berbuah. Korang bayangkan pokok manggis tu kat belakang semua hutan. Zaman tu memang hutan kat belakang. Tahun ke tahun cuma pokok manggis tu je dia tinggalkan. Yang lain semua dia tebang. So aku tertanya kenapa pokok manggis tu tak nak ditumbangkan. So sampai sini sahaja kisah-kisah seram aku. Kalau korang suka aku buat kisah-kisah seram macam ni, korang boleh komen dekat bawah. Dan korang boleh bagi pendapat pasal kisah-kisah seram aku. Jangan lupa juga share and like. Kasih thumbs up sikit kat video ni. Dan sesiapa lagi yang belum subscribe aku punya YouTube channel, korang boleh subscribe sekarang. Dan jangan lupa juga follow aku punya IG yang namanya ada dekat bawah ni. Dan juga aku ada Twitter baru, korang boleh juga follow yang ada juga dekat bawah ni. Tak pun aku akan bagi link dekat bawah ni. Dan terima kasih menonton kisah-kisah seram aku. Dan selamat malam. Apa yang belum apa ni?